Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa ma fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati melainkan mati di dalam Islam.
Muslimin sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita telah pun berada di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan amal ibadah yang boleh menyucikan diri dan hati kita, jiwa kita, sehingga kita merasa sensitif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa takut kepada Allah dan sensitif dengan syurga neraka dan juga pahala dosa dan juga hari kiamat. Sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alangkah baiknya di saat kita akan menghadapi ataupun akan menyambut hari raya nanti, marilah kita sama-sama mengingati ataupun cuba melihat kepada suatu hari yang mana pada hari tersebut Allah Ta'ala gambarkan ibu yang sedang menyusukan anak akan melemparkan anaknya, anak yang sedang dikandung digugurkan, dan pada masa itu juga ibu dan anak tidak mengenal antara satu sama lain. Itulah yang dikatakan sebagai hari kiamat. Pada masa itu kita dapati bagaimana berlakunya hari kiamat. Allah Ta'ala gambarkan, iza syamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat wa izal biharu suyirat. Di mana pada hari itu kita akan melihat asyamsu, iaitulah matahari akan digelapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bintang-bintang juga bertaburan berguguran, jutaan bintang akan gugur ke bumi. Dan pada masa itu bukit bukau dan gunung ganang akan hancur lebur dan berterbangan di udara debunya, sehingga jadilah pada masa itu bumi bagaikan padang jarak padang terkukur. Dan pada masa itu juga wa izal biharu sujirat, Allah Ta'ala gambarkan lautan akan meruap-ruap, bergelombang dan bercampur bau. Itulah yang dikatakan hari kiamat. Muslimin sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sewaktu Allah Ta'ala menjadikan bumi dan langit ini, Allah Ta'ala terus menjadikan pula sangkakala ataupun trompet, lalu diserahkan sangkakala tersebut kepada Israfil. Lalu Israfil meletakkan sangkakala ataupun trompet tersebut di mulutnya, lalu memandang ke arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu arahan daripada Allah, bilakah trompet itu akan dibunyikan. Dan Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana bentuk trompet itu?" Maka Nabi menyatakan, ianya bagaikan tanduk daripada cahaya. Abu Hurairah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, besar mana trompet itu?" Maka Rasulullah menjawab, trompet itu amat besar, sebesar langit dan bumi. Maka trompet ini akan dibunyikan apabila diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali pertama, bunyi kali pertama adalah untuk menggerunkan, fa fazi'a man fis samawati wa ma fil ard wa man fil ardi. Pada masa itu manusia akan kecut perut apabila terdengarnya trompet tersebut. Maka Allah Ta'ala mengarahkan kepada Israfil supaya membunyikan buat kali yang kedua. Kali yang kedua ini, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Maka pada masa itu hancur leburlah, binasalah seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlakunya trompet, tiupan trompet yang kedua ini menyebabkan dunia ini akan jadi hancur, dan seluruh makhluk akan jadi binasa. Di kala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat, siapa lagi yang ada di dalam dunia ini? Maka malaikat Israel, malaikat maut berkata, wahai Tuhan, hanya Engkau sahaja yang hidup dan tidak akan mati. Kini yang tinggal hanyalah Israfil, yang tinggal hanyalah Jibril, Israfil, Mikail, dan juga Hammalatul Arsh, iaitulah malaikat yang menanggung arasy Engkau.
dan aku sendiri wahai Tuhan. Maka dikala itulah malaikat maut dipanggil oleh Allah Ta'ala, wahai malaikat maut Israel, engkau cabutlah rakan engkau daripada Jibril, Israfil, Mikail dan Hammalatul Arsh. Maka dikala itulah malaikat maut mencabut rakannya sendiri, nyawa daripada rakannya sendiri, Jibril, Mikail, Israfil dan juga Hammalatul Arsh. Maka apabila keempat-empat malaikat itu mati, maka Allah Ta'ala sekali lagi berkata kepada malaikat Israel, siapa lagi yang tinggal pada hari ini? Maka dikala itulah malaikat Israel ataupun malaikat maut mengatakan, wahai Tuhan, hanya engkau sahaja yang tinggal, dan aku yang lemah dan kerdil ini masih lagi tertinggal, wahai Tuhan. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan mati. Bukankah itu yang telah aku nyatakan sebelum ini? Maka engkau adalah sebahagian daripada makhlukku. Maka sekarang cabutlah nyawa engkau sendiri, agar engkau merasai bagaimana sakitnya mati itu. Maka dikala itulah mengikut riwayat menyatakan malaikat Israel pergi antara syurga dan neraka, lalu dia mencabut nyawanya sendiri. Dan dikala mencabut nyawanya sendiri itulah maka ia bertempik dan digambarkan, seandainya pada masa itu manusia masih lagi hidup, nescaya seluruh manusia akan mati kerana tempikan daripada malaikat maut itu. Muslimin sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itulah gambaran sakitnya mati, yang mana semuanya kita akan tempuhi. Yang hanya meringankan kesakitan itu hanyalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang beramal saleh lalu mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apabila berlakunya tempikan ataupun berlakunya bunyi sangkakala yang pertama, dikala itu manusia akan berdiri selama manusia pada masa itu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ditiup sangkakala yang kedua. Sebelum daripada itu, Allah Ta'ala menggambarkan, Nabi SAW menggambarkan, akan diturunkan hujan yang berbentuk air mani, lalu melimpah membanjiri setinggi 12 hasta. Maka dikala itulah manusia akan terapung-apung, bagaikan sayur mayur terapung-apung. Lalu dikala itu juga Allah Ta'ala memerintahkan kepada Israfil dan meletakkan roh-roh manusia daripada Nabi Adam sampai ke kiamat di dalam trompet. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Israfil, wahai Israfil, tiupkan kali yang ketiga. Maka ditiupkan kali yang ketiga, lalu bertebaranlah pada masa itu roh yang berada di dalam trompet itu bagaikan lebah-lebah bertebaran di angkasa raya. Dan di masa itu jugalah roh itu masuk ke dalam hidung setiap pemiliknya dalam tubuh yang dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada masa itu manusia akan berada dalam keadaan menunggu bilakah untuk dihisab, dihitung segala amalan mereka. Dan ada riwayat yang menyatakan 70 tahun. Dan 70 tahun ini adalah satu jangka masa yang lama, kerana 70 tahun akhirat bukannya 70 tahun dunia. Dan pada masa itulah juga pernah satu ketika Sayyidina Umar bertemu dengan Ka'bul Ahbar dan bertanya, wahai Tuan Guru, ceritakanlah apa yang berlaku pada hari kiamat nanti. Maka Ka'ab Ahbar berkata, wahai Umar, pada masa itu terlalu dahsyat, dan pada masa itu terlalu dahsyatnya, sehingga kan pada masa itu manusia berada dalam keadaan huru-hara, berada dalam keadaan seksa. Dan pada masa itu juga surga akan didekatkan kepada manusia. Dan apabila surga itu didekatkan dengan mengauman bunyi yang kuat, semua para syuhada dan nabi-nabi bertekuk lutut jatuh ke bawah. Lalu masing-masing berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, tidak ada apa yang kami minta pada hari ini melainkan keselamatan daripada neraka ini, wahai Tuhan. Dan Ka'ab Akhbar menyatakan, dikala itu Nabi Ibrahim sendiri
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, aku ini hamba-Mu, Khalilullah, aku adalah kekasih-Mu. Dan Ka'ab menceritakan di kala itu Nabi Ibrahim sendiri lupa kepada anaknya Ismail dan juga Ishak. Dan pada hari itu juga dilanjutkan cerita, Umar berkata, wahai Ka'ab akhbar, apa lagi berita yang gembirakan kami, yang boleh menggembirakan kami? Lalu Ka'ab bin Ahbar menyatakan, wahai Umar, pada masa itu dahsyatnya sekiranya engkau mempunyai amalan sebanyak 70 orang Nabi, engkau masih belum selamat. Tetapi wahai Umar, ketahuilah, seandainya engkau mengetahui betapa luas dan besarnya rahmat Allah Ta'ala, nescaya kamu semua akan malas beribadat kepada Allah. Maka pada masa itu wahai Umar, rahmat Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya, akan menyelamatkan manusia yang ada di dalamnya kalimah la ilaha illallah, yang yakin sungguh-sungguh kepada kalimah la ilaha illallah, meskipun ia seorang yang berdosa. Kalau ia tidak membatalkan syahadah dia, maka dia akan selamat daripada siksaan Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, diceritakan juga di dalam hadis, di mana pada masa itu seorang ayah bertemu dengan anak, wahai anakku, aku ini ayahmu di dunia. Lalu anaknya memuji akan kebaikan yang dilakukan oleh ayahnya sepanjang hidup di dunia. Di kala itulah ayah berkata, wahai anakku, berilah kepadaku sedikit daripada kebaikan walaupun sebesar zarah, kerana aku tidak mampu dan tidak sanggup untuk berada di dalam padang mahsyar ini. Lalu anak menjawab, wahai ayah, aku juga tidak mampu untuk menghadapi siksaan di padang mahsyar ini, dan aku tidak mampu untuk memberikan hasanat, kebaikan walaupun sedikit kepadamu. Maka di kala itulah sang lelaki ini pergi mencari, lalu berjumpa pula dengan isteri, lalu berkata, wahai istriku, aku adalah suamimu. Lalu istrinya menyatakan kebaikan sekian-sekian akan kebaikan suaminya. Suami menyatakan, wahai istriku, engkau lihatlah keadaan diriku sekarang ini, yang terseksa berada dalam keadaan sengsara. Aku pohon kepadamu kebaikan daripadamu walaupun sekecil zarah, untuk menyelamatkan keadaanku di dalam padang mahsyar ini. Lalu istri menjawab, wahai suamiku, aku sendiri pun memerlukan kebaikan diriku sendiri untuk menyelamatkan diriku daripada kesengsaraan ini. Maka inilah gambaran yang diberitahu oleh Ka'ab kepada Umar radhiyallahu taala anhu, keadaan di hari akhirat nanti. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran, yang disebut di dalam Al-Quran, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat ini kita sering dengar di dalam bacaan imam pada setiap hari Jumaat dalam surah As-Sajdah. Dalam ayat ini menyatakan apabila suasana ini berlaku, maka manusia di kala itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala mereka, lalu berkata, Rabbana absarna wa sami'na, wahai Tuhan, kami dah lihat dan kami dah dengar, maka farji'na na'mal salihan inna muqinun, kembalilah kami ke dunia ini untuk kami beramal seketika. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah keadaan yang berlaku di hari kiamat nanti. Oleh yang demikian, marilah kita sama-sama persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian, kerana kematian adalah merupakan kiamat yang pertama yang berlaku kepada setiap insan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa lisairil muslimina wal muslimat wa huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita membincangkan soal syurga neraka yang berlaku selepas berlakunya kiamat, maka seperkara yang kita mahu ialah tentunya kita ingin berhimpun di dalam syurga. Dan lebih daripada itu, kita mahu berhimpun bersama dengan anak isteri kita, cucu cicit kita. Dengan sebab itu tuan-tuan, pandanglah kepada wajah anak isteri kita masing-masing. Apakah mereka sama seperti kita beribadat kepada Allah Ta'ala? Apakah mereka adalah merupakan seorang muslim ataupun muslimah yang baik, yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala merasa kasihan belas kepada mereka? Seringkali saya peringatkan, tolong lihat kepada anak-anak kita yang kadang-kala mereka apabila berhari raya mereka pulang bersama untuk bersama dengan kita. Mereka akan datang bersembahyang bersama dengan kita, tetapi rupa-rupanya mereka telah murtad menjadi Kristian. Dan inilah yang perlu kita waspada dan lihat perkembangan anak-anak kita, agar mereka tetap Islam walaupun mereka ahli yang berdosa. Kerana sekali mereka telah menyertai ataupun bersama di dalam agama lain, Kristian dan sebagainya, maka dikala itu terpisahlah antara kita dengan mereka di dalam syurga nanti. Mereka tidak akan bertemu dengan kita, kita tidak akan bertemu dengan mereka selama-lamanya. Dengan sebab itu tuan-tuan, kasihi anak-anak kita semua. Lihatlah perangai dan gerak mereka, gerak-geri mereka. Semoga kita dapat mengetahui apakah mereka masih lagi bersama Islam ataupun tidak. Muslimin sedang hadirin yang dirahmati Allah, InsyaAllah Masjid Ar-Rahimah akan menunaikan sembahyang sunat hari raya pada jam 8.45 tepat. Dan yang kedua, malam ini kita akan sembahyang sunat tarawih 8 rakaat, dan kita akan akhiri dengan tadarus ataupun khatam Al-Quran. Jadi kita jemput semua yang hadir pada Jumaat ini agar bersama-sama, terutama sekali jiran kepada masjid ini, datanglah dengan anak isteri dan cucu kita semua. Dan yang ketiga, kita telah pun menyediakan skrin besar sebelah kiri saya. Kita masih lagi memerlukan sumbangan kepada tuan-tuan, lebih kurang 2,000 ataupun 3,000 lagi. Skrin telah pun dipasang dengan ihsan daripada mereka yang menyediakannya, supply, tetapi wang masih lagi belum kita serah, dan kita tunggu pada hari ini, dan kita mahu mereka berhari raya dalam keadaan ada wang yang cukup hasil daripada pembelian skrin di sebelah ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayah wat taufiq